Hari ini 18 Mei 2020 bersamaan dengan 25 Ramadan 1441 Hijriah. Ucapan titah Baginda Dulia Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk perasmian Persidangan Parlimen Penggal ketiga kali ke-14 telah menjadi satu klimaks kepada kegagalan percaturan politik Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan parti-parti pembangkang yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati, saya Fazli Syahmat akan memberi kenyataan terbuka di hadapan Yang di-Pertuan Agong untuk mengulas dan membahaskan ucapan titah Diraja Baginda Dulia Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, izinkan hamba menggunakan kata ganti diri saya dalam kenyataan terbuka ini. Daulat tuanku. Saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai specialization dalam mengkaji sistem kepimpinan, sistem percaturan kuasa dan sistem politik negara Malaysia, ingin mengus dan memaskan kenyataan titah Diraja Baginda Yang di-Pertuan Agong yang diucapkan di hadapan ahli-ahli parlimen kerajaan, ahli-ahli parlimen pembangkang serta ahli parlimen bebas di Dewan Rakyat sebentar tadi. Saya secara peribadi sebagai warga negara Malaysia, sebagai generasi baru, menjunjung kasih dan amat rasa terharu dengan ucapan titah Diraja Baginda untuk menyelamatkan percaturan politik negara Malaysia yang boleh mengancam kestabilan dan keamanan negara Persekutuan Malaysia. Dan saya ingin menzahirkan jutaan terima kasih saya kepada Yang di-Pertuan Agong kerana terus menjadi payung kepada keamanan, perpaduan dan keselamatan rakyat seluruh bangsa dan semua agama di Malaya, di Sabah dan Sarawak. Saya merasakan ini adalah satu cabaran yang cukup besar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi pencerahan sistem politik dan pentadbiran kerajaan Malaysia yang terus menjadi bahan politik Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Lim Kit Siang dan ahli-ahli parlimen di dalam Pakatan Harapan, di dalam kem Tun Dr. Mahathir yang dipolitikkan oleh Datuk Seri Panglima Shafie Apdal di dalam Kerajaan Warisan dan Pakatan Harapan APCO di negeri Sabah. Saya rasa amat kesal dan kecewa dengan tindakan pemimpin-pemimpin veteran di dalam kem Tun Dr. Mahathir dan kem Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terus-menerus mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbaur penghinaan kepada institusi Yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu dalam proses perlantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan pengabsahan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai Kerajaan Baharudin Putrajaya. Saya kira titah ucapan Baginda Yang di-Pertuan Agong telah menjadi jawapan kepada kekeliruan lebih 30 juta rakyat Malaysia yang telah ditipu dan diperbodohkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Mat Sabu, oleh Lim Kit Siang, oleh ahli-ahli parlimen pembangkang yang lain yang terdesak mahu menjadi Perdana Menteri, yang terdesak mahu menjadi kerajaan semula di Putrajaya. Maka saya tampil untuk memberi kenyataan terbuka ini atas rasa setia kepada raja dan negara Malaysia ini, atas rasa kesedaran penghayatan kepada prinsip
prinsip-prinsip rukun negara dan atas prinsip mengangkat institusi kuasa yang di-Pertuan Agong. Saya kira tindakan Tun Dr. Mahathir, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli Parlimen Pembangkang yang terus mempolitikkan kuasa yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia, yang mana mereka anggap sebagai perlantikan yang tidak sah, perlantikan kerajaan yang tidak sah. Perkara ini telah melangkaui semangat Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara ini telah melangkaui garis merah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, bahawa yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak dan budi bicara untuk melantik mana-mana ahli Dewan Rakyat yang mempunyai sokongan 2/3 majoriti ahli Dewan Rakyat dalam institusi Parlimen. Bermula daripada peristiwa 25 Februari 2020, peletakan jawatan oleh bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan dan yang di-Pertuan Agong telah merayu di hadapan Tun Dr. Mahathir untuk tidak perlu meneruskan peletakan jawatan tersebut. Tetapi untuk makluman yang di-Pertuan Agong, institusi Raja-Raja Melayu terus dihina oleh Tun Dr. Mahathir dan dipersalahkan oleh Tun Dr. Mahathir. Pada 29 Februari 2020 dan 1 Mac 2020, Tun Dr. Mahathir telah mengeluarkan kenyataan bahawa yang di-Pertuan Agong tidak mahu menerima Tun Dr. Mahathir untuk menghadap bagi proses pelantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Sedangkan Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Sedangkan Tun Dr. Mahathir tidak mempunyai sokongan 114 ahli Dewan Rakyat di Parlimen. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mendapat sokongan daripada 114 ahli Parlimen, ahli Dewan Rakyat sejak 29 Februari 2020. Tindakan Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mendapat sokongan 2/3 major ahli Dewan Rakyat yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong adalah satu penghinaan kepada kuasa yang di-Pertuan Agong. Tindakan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin pembangkang di dalam kem Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini secara terang-terangan menghina proses perlantikan kuasa oleh yang di-Pertuan Agong ke atas Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Sebagai generasi baru, saya cukup kecewa bagaimana Tun Dr. Mahathir terus mempolitikkan institusi Raja-Raja Melayu, menipu dan mengeluarkan kenyataan berbau fitnah. Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim Mat Sabu, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan berkata, bagaimana mungkin parti politik yang mempunyai sokongan minoriti dalam Parlimen boleh menjadi kerajaan baharu di Putrajaya? Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendapat sokongan minoriti dalam institusi Dewan Rakyat ataupun institusi Parlimen boleh dilantik sebagai Perdana Menteri oleh yang di-Pertuan Agong? Saya kira ucapan Tita Baginda dalam perutusan khas perasmian persidangan Parlimen hari ini adalah satu tamparan yang cukup hebat kepada Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada pemimpin-pemimpin pembangkang yang tidak tahu menghormati kuasa dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dalam memilih dan melantik seorang Perdana Menteri mengikut prinsip kedaulatan undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang sudah termaktub dalam sistem monarki berperlembagaan dan sistem berparlimen demokrasi Malaysia. Oleh sebab itu, saya kira tindakan tegas, tindakan undang-undang perlu dikenakan kepada mana-mana pemimpin, mana-mana ahli parlimen, kepada mana-mana rakyat Malaysia yang menghina keputusan kuasa yang
di-Pertuan Agong untuk mengabsahkan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Saya tidak terkejut sebagai penganalisis politik bebas bagaimana ucapan titah baginda yang di-Pertuan Agong ini boleh dikategorikan sebagai ucapan yang cukup bijaksana, yang cukup luar biasa untuk jadi cerminan kepada ketertinggian kuasa Raja-Raja Melayu dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Pemimpin pemimpin yang berumur 95 tahun seperti itu Dr. Mahathir, pemimpin-pemimpin yang lebih awal makan garam daripada generasi saya seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Sian dan Mat Sau. Saya cukup terkilan dan saya cukup terkejut bagaimana pemimpin-pemimpin ini menunjukkan contoh yang buruk, tidak tahu menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong dalam pelantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana mereka tidak mempunyai kesedaran sivik dan kewarganegaraan, tidak mempunyai kesedaran penghayatan prinsip dua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Bagaimana mereka ini tidak memahami kuasa Raja-Raja Melayu yang sudah termaktub di sisi undang-undang dan perlembagaan bertulis tertinggi Negara Persekutuan Malaysia. Kami, rakyat Malaysia, mengetahui bahawa kuasa yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara di dalam sistem persekutuan Malaysia ini. Tetapi kuasa tertinggi kedua negara ini sering dihina oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh pemimpin-pemimpin pembangkang di dalam Pakatan Harapan dalam tempoh proses 3 bulan setelah pelantikan oleh yang di-Pertuan Agong ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kami mengharapkan pemimpin-pemimpin sebegini tidak lagi dilantik sebagai Perdana Menteri pada masa hadapan. Tun Dr. Mahathir yang gagal menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong, beliau tidak layak lagi untuk dilantik sebagai Perdana Menteri pada masa hadapan walaupun beliau terdesak mahu mengangkat diri sendiri sebagai Perdana Menteri yang sah walaupun dia tidak mendapat sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat di Parlimen sehingga hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga yang menghina pelantikan kerajaan baharu dan pelantikan Perdana Menteri baharu oleh yang di-Pertuan Agong juga tidak layak lagi untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-9 pada masa hadapan walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim terdesak mahu menjadi Perdana Menteri lagi pada PRU 15 akan datang. Pakatan Harapan yang kononnya meletakkan manifesto untuk mengangkat kuasa Raja-Raja Melayu di dalam manifesto PRU 14 yang lalu. Mereka ini adalah parti politik yang telah menipu dan memperbodohkan seluruh rakyat Malaysia sepanjang sebelum PRU 14 dan selepas PRU 14. Semua manifesto-manifesto PRU 14 tidak ditunaikan oleh Parti Pakatan Harapan, oleh Parti Warisan Sabah, oleh Parti APCO yang menjadi kerajaan di peringkat Kerajaan Persekutuan Malaysia sepanjang lebih kurang 2 tahun. Selain daripada parti tersebut menipu rakyat Malaysia, dan mereka terus menipu rakyat Malaysia tentang proses pelantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan pelantikan kerajaan baru. Itu Dr. Mahathir sendiri yang menggulingkan jawatannya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia dengan peletakan jawatan secara rasmi pada 25 Februari 2020 yang lalu. Itu Dr. Mahathir akan jawatan sebagai terusi Parti Batu Malaysia pada tarikh yang sama. Dan Parti Bersatu atas persetujuan Dr. Mahathir telah keluar daripada gabungan Pakatan Harapan secara rasmi pada tarikh yang sama juga, iaitu 25 Februari 2020. Maka ketika itu, Pakatan Harapan berdasarkan gabungan antara PKR, DAP, Amanah, Warisan, APCO dan Bersatu telah bubar secara rasmi kerana Tun Dr. Mahathir telah bersetuju untuk keluar daripada komponen Pakatan Harapan. Tetapi Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan
Harapan terus menyalahkan yang di-Pertuan Agong, sehingga media-media antarabangsa seperti The Guardian di United Kingdom memfitnah yang di-Pertuan Agong sebagai penyebab tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan. Tidak ucapan baginda yang di-Pertuan Agong ini adalah menjadi satu pencerahan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pada ini bukanlah Duli Yang Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Barit Abdullah Shah. Bagaimana yang di-Pertuan Agong telah meminta Dr. Mahathir untuk tidak meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Tetapi Dr. Mahathir berdegil juga untuk meletakkan jawatan tersebut pada 25 Februari 2020. Maka saya mengucapkan jutaan terima kasih atas jawapan dan pencerahan dan ucapan titah baginda hari ini dalam Parlimen, agar ini menjadi penyelesaian tuntas kepada kekeliruan dan salah faham yang Malaysia, kerana ada ramai rakyat di luar sana yang menyatakan bahawa yang bersekongkol dengan konspirasi tumbangnya Dr. Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Saya sebagai analisis politik bebas mengucap dan mengucap sekeras-kerasnya tindakan Dr. Mahathir akan Dasri Anwar Ibrahim, tindakan Siang Tingkamat Sabu, tindakan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal dan pemimpin-pemimpin di dalam Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menghina kuasa di-Pertuan Agong dan memfitnah di-Pertuan Agong, melantik kerajaan minoriti dan melantik Perdana Menteri yang mendapat sokongan daripada 114 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Propaganda politik, hasutan politik sebegini boleh mengancam